Okay, selamat pagi pelajar. Jadi hari ini kita pergi ke subtopik yang terakhir untuk part 4. Okay, translasi pantulan dan putaran sebagai isometri. Jadi transformasi isometri merujuk kepada translasi pantulan dan putaran. Okay, cikgu boleh pelajar boleh rujuk ini rumusan ini ya. Okay. Transformasi isometri ialah transformasi image yang kongruen dengan objek, iaitu objek dan image mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Jadi maksudnya transformasi ini dia boleh rujuk kepada 3 transformasi, iaitu translasi, pantulan dan putaran. Sebab kenapa? Sebab mereka boleh menghasilkan image yang kongruen dengan objek. Apa maksudnya kongruen? Kongruen di sini maksudnya boleh menghasilkan objek boleh menghasilkan image yang mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Kongruen sebelum video cikgu sudah cakap, kongruen rujuk kepada saiz, rupa bentuk yang sama. Boleh faham? Sebab itu transformasi isometrik dia hanya 3 transformasi saja, iaitu translasi, pantulan dan putaran. Dia tidak termasuk pembesaran. Sebenarnya kalau kita tengok transformasi dia boleh rujuk 4 iaitu translasi, pantulan, putaran dengan pembesaran. Tapi topik ini, oleh sebab topik silibus ini, kita hanya rujuk kepada transformasi isometri, jadi pembesaran tidak dimasukkan. Sebab kenapa? Sebab pembesaran objek dengan image saiz mereka tidak sama. Sebab pembesaran ialah image boleh dibesarkan ataupun dikecilkan. Jadi maksudnya dia tidak memenuhi syarat ini, saiz yang sama, dia tidak memenuhi ya. Sebab itu kamu mesti ingat transformasi isometrik rujuk kepada translasi, pantulan dan putaran, sebab mereka boleh menghasilkan image yang kongruen. Image yang kongruen maksudnya ialah objek image saiz dengan bentuk adalah sama. Orientasi tidak mengambil kira. Apa maksudnya orientasi? Orientasi maksudnya arah dia, kiri kanan atas bawah, itu tidak diambil kira. Mereka hanya mengambil kira saiz dan bentuk. Boleh faham? Jadi kita tengok uji diri 5. Okey, uji diri 5 ini senang, jadi cikgu pakai cakap sajalah. Okey, cakap saja, nanti kamu buat Okey, boleh faham? Okey, kita tengok 5, uji diri 5. 1A. Tentukan sama ada setiap transformasi yang berikut ialah isometri atau tidak. Jadi isometri ingat rujuk kepada translasi, putaran dengan pantulan dan objek image, saiz dan bentuk adalah sama. Jadi kamu tengok A ini, kamu sudah tahu saiz tidak sama. Jadi ini memang garanti bukan isometri ya. Jadi kamu jawapan tulis bukan isometri. Itu saja. Senang B. Adakah ini isometri? Ya. Sebab kenapa? Rupa, bentuk, saiz adalah sama. Hanya orientasi tidak sama. Saya sudah cakap isometri mereka hanya ambil kira 2 sahaja, iaitu saiz dan rupa bentuk. Jadi orientasi tidak ambil kira. Jadi kamu tengok saiz, rupa bentuk mereka asalkan sama, jadi dia ialah isometri. Jadi kamu tulis ya, isometri. Okey. C. C. Kamu tengok sama juga betul. Rupa bentuk, saiz adalah sama juga. Jadi jawapan C juga ya, isometri. Kamu tulis jawapan macam ini ya. Boleh faham? Jadi kita tengok soalan 2. Okey. Logik di bawah menunjukkan beberapa bentuk. Bentuk manakah ialah kongruen. Kongruen merujuk kepada rujuk kepada saiz dan bentuk adalah sama. Okey. Jadi mana satu adalah kongruen? A dengan B, betul? A dengan B kongruen, betul? Saiz, rupa bentuk sama. Okey. Kita ulang kepada soalan 1 sebelum cikgu lupa. Jadi isometri mesti juga merujuk kepada 3 transformasi itu juga. Jadi ini kamu boleh tengok, ini sangat jelas, inilah pantulan, betul? Pantulan macam cermin. Okey, ini juga sama pantulan, betul? Okey, cermin ialah di sini ya. Jadi mereka adalah isometri. Okey. Ini sangat jelas pembesaran. Pembesaran tidak isometri ya, ingat. Dan ini kita hanya ambil kira rupa bentuk dan saiz sama. Okey, kongruen, jadi A dengan B. Jadi kamu boleh tulis A dan B. Boleh jawapan dari A dan B. Ada lagi? C, E tak ada, betul? Saiz tidak sama. Okey, C dengan A, B ke D, E, F semua tak ada, tidak ngam. Jadi
E pun sama di tangan, betul? Jadi kita tengok T dengan F kongruent ke? Kongruent kan? Hanya orientasi tidak sama. Satu yang tajam ini lucu atas, satu yang tajam ini dia lucu ke bawah. Orientasi tidak sama. Tapi you tengok size, kamu tengok petak-petak ni ya. Size rupa bentuk mereka adalah sama. Jadi jawapan T dengan F juga kongruent. Jadi ada dua jawapan. A dan B kamu tulis. A dan B. Dan jawapan satu lagi D dan F. Maksudnya ada dua jawapan. Boleh faham? Ini ya uji diri 5. Sangat senang tulis jawapan. Okey. Jadi kita pergi ke terakhir. Rumusan. Okey, kita pergi ke rumusan. Tadi cikgu sudah buat penjelasan. Okey. Transformasi isometri rujuk kepada transaksi pantulan dengan putaran. Okey. Sudah tahu kan? Sebab mereka boleh masukkan image yang mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Okey. Jadi transaksi, apa yang definisikan dengan transaksi? Ingat, objek dan image mempunyai saiz, bentuk dan satu lagi orientasi yang sama. Maksudnya arah mereka adalah sama. Okey, yang tajam itu lucu kiri, nanti image yang tajam itu pun lucu kiri. Okey. Maksudnya transaksi lebih spesial sikit lah. Dia ada tambah satu lagi orientasi yang sama. Okey. Image berada pada vektor tertentu daripada objek. Okey, maksud ingat kurungan ini vektor transaksi kurungan ini. Maksud ingat A dan B. Okey. A lucu kepada dia bergerak ke kiri ataupun kanan. Kalau bergerak ke kiri ini negatif. Kalau bergerak ke kanan A ini adalah positif. Maksud ingat ikut pasti S. B ini adalah pergerakan ikut pasti Y. Maksud ingat pergi atas dia positif, pergi bawah dia maksudnya dia membawa jawapan negatif. Sebab itu dia cakap bergerak ikut vektor yang tertentu. Okey. Jadi pantulan. Objek dan image mempunyai jarak serenjang. Ingat jarak serenjang, maksud ingat kalau ini objek, ini image. Kalau saya sambung, dia akan membentuk 90 darjah pada pasti pantulan. Maksud ingat ini maksudnya jarak berserenjang. Okey. Dan jarak mereka adalah sama. Okey. Maksud ingat yang sama daripada pasti pantulan. Okey. Bentuk dan saiz adalah sama. Okey, ingat dia hanya bentuk dan saiz. Orientasi tak ada, orientasi adalah tidak sama. Tetapi orientasi adalah songsang. Anda nampak orientasi adalah songsang. Okey. Putaran. Putaran jadi pada pusat putaran yang tertentu. Masih ingat video yang lepas baru kita belajar putaran. Okey. Masih ingat macam mana cari pusat putaran guna jangka lukis. Okey, titik yang sama, betul? Titik yang sama, lukis satu garis, lepas cari satu lagi titik yang sama, contoh C. Okey, lukis satu guna jangka lukis satu garis yang sama. Di mana mereka dua garis itu bersilang, itu ialah pusat putaran. Okey. Mempunyai sudut dan arah putaran. Okey, ingat dia ada sudut. Masih ingat biasanya kita belajar 90 darjah ataupun 180 darjah. Okey. Ada 90 dan 180. Ingat dan arah hanya dua, ikut jam ataupun lawan jam. Okey. Lawan jam ataupun ikut jam. Ikut jam arah ini. Lawan jam arah ini ya. Image mengekalkan saiz dan rupa bentuk dan orientasi yang asal. Okey, jadi saiz rupa bentuk adalah sama. Boleh faham? Okey. Jadi kita pergi ke latihan pengukuran. Sebenarnya kita sudah habis topik ini. Jadi kita pergi dua soalan okey untuk latihan pengukuran. Jadi soalan satu ini senang jadi cikgu pun pakai cekak sajalah. Okey, tidak tunjuk jawapan Jadi wajah di bawah menunjukkan bentuk poligon A, B, C, D, E, F dipetakan kepada poligon P, Q, R, S, T, U, V, W di bawah suatu pantulan. Okey, pantulan Jadi kena pasti pandangan berikut. Jadi kamu tak pasti mana pasti pantulan tidak apa. Kalau kamu nak cari pun boleh. Jadi memang garis ini ini pasti pantulan betul. Masih ingat cari dua titik yang sama guna jangka lukis. Okey. Okay, masih ingat kita guna jangka lukis. Masih ingat betul titik yang sama. Jalur letak, lepas tu titik pensil. Okey. Letak. Kalau cara ini terlalu kecil, kamu boleh pakai yang besar punya. Okey, jadi buat tanda atas bawah. Masih ingat. Lepas tu letak terbalik lagi titik yang sama atas dan bawah. Lepas tu yang mereka bersilang itu gariskan. Itulah pasti pantulan. Ingat, bagi pasti pantulan kamu buat satu garis saja. Putaran baru kamu buat dua kali Okey, jadi kalau kamu nak buat, kamu sudah pasti ini adalah pasti pantulan garis ini. Okey. Jadi, tapi kalau kamu tak tahu, pun tidak apa. Sebab
tidak mengganggu jawaban dia. Oke, objek B. Objek B jadi image dalam masa tu sangat jelas. A betul? Jadi kamu tulis A. Tulis jawaban A di sini. Betul? Sebab itu saya cakap pasti panduan dia tidak ganggu lah. Oke. T. T di sini. Objek yang mana? Hash lah. Betul? Kamu tulis hash. P. P di sini. Jadi image lah. Oke. P ialah image lah. Oke. Dipetakan kepada apa betul? Oke. P ialah image. P objek ialah D ya. Boleh faham? F. F ialah objek jadi image dia ialah apa? V. Tengok, sangat senang. Objek ialah G, image ialah U, betul? Tulis macam ini saja. Jawapan soal lengkap. Okey, maka benar soal tepat. Okey. Tua, okey, tua lebih susah sikit sebab dia tak ada gambar raja, betul? Okey, tak ada gambar raja. Jadi terpaksa kita okey, cikgu bagi cepat sikit. Terlalu terang. Okey. Ini okey kan? Kena pasti ya, pasti panduan bagi pasangan titik yang di bawah. Okey, jadi tak ada gambar raja. Jadi kalau kamu tak dapat imaging, okey tak apa. Jadi kamu boleh keluarkan kertas graf jadi kamu boleh lukis. Tak apa, masa ujian pun boleh minta banyak kertas graf. Jadi kita lukis ini ya. Okey, kita tengok S dengan Y dia. S, biasanya kita lukis S, kita mula dengan negatif. Kalau kita lukis Y, mula dengan Y lah. Jadi kita tengok S negatif 5 dengan 5. Jadi kita mula dengan negatif 5. Y, 2 sama. Jadi kita mula dengan 2. Kita boleh lukis lebih sikit lah. Tak apa. Jadi contoh kita lukis tadi paling banyak Y dulu kan. Jadi kita paling banyak ialah 2 tadi itu. Jadi kita lukis boleh mula 3 lah. 3, 2, 1, 0 sama juga 5 petak kecil wakil 1 unit boleh. 5 petak kecil wakil 1 unit, jadi 0 di sini. Jadi pasti S kita boleh mula dengan negatif 6. Tadi kita tengok negatif 5 kan. Jadi kita boleh mula dengan negatif 6. Jadi negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3 sama juga 5 petak wakil 1 negatif 2, negatif 1, 0. Maksudnya okey, 0 sini kita boleh terus Y okey, di sini. Betul? 2 kita letak sini. Sebab tadi paling panjang ialah 2. Okey, tak jadi masalah. Jadi sambung 1 sampai berapa? Kalau kita tengok soalan tadi, S dia positif, ini negatif jadi positif ialah 5. Jadi maksudnya paling panjang sampai 5. Tapi kita boleh lebih sikit lah. Kita boleh sampai 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang cara yang kamu tak dapat imaging jadi terpaksa kamu kena panduan itu graf untuk tolong kamu cari jawapan. Okey. Pasti panduan. Jadi sambung lagi. Negatif 1 cukuplah sebab Y. Sebab Y dia ialah positif, betul? Positif. Kedua-dua positif, tak ada negatif. Jadi cikgu rasa lah sampai negatif 1 sudah cukup lah. Tapi kalau kamu nak panggil pun boleh tak jadi masalah. Jadi kita titikkan P. Okey, kalau ikut soalan tadi, P ialah negatif 5. Kita tengok S dulu Kita tengok S dulu. Tengok S dulu negatif 5 tu. Jadi tengok S dulu. Okey, negatif 5 jadi kita cari negatif 5. Jadi 2 maksudnya naik atas 1, 2 maksudnya P di sini. Okey, boleh. Lepas tu image dia 5 tua. Okey, ini 5 tua. Ini image dia, ada nampak ada koma. 5 tua. Jadi sama juga cari S dulu 5, lepas Y 2, jadi 1, 2 sini. Boleh? Ini soalan ni ialah cari pantulan, betul? Okey, cari pantulan, okey. Jadi cikgu ambil berapa kertas dah. Okey, cari pantulan. Jadi masih ingat macam mana cari pasti pantulan cikgu sudah cakap.
Okey. Besarkan okey, jangka lukis kamu 4/3 sudah cukup lah. Okey, oh tidak cukup ruang. Maksudnya kamu kena lukis bawah sikit. Okey. Tidak cukup ruang. Jadi kita ubah sesuai lagi cikgu ubah sesuai lagi sebab tak cukup ruang. Okey, tunggu sekejap. Okey, kita sambung. Tadi cikgu lukis terlalu atas jadi apabila cikgu nak buat pusing tak cukup ruang. Okey, sebab kalau tadi di sini dia atas tak ada ruang lagi jadi tak dapat pusing. Jadi cikgu buat ubahan. Jadi graf kita sebenarnya sama, hanya cikgu pindahkan graf lebih bawah sikit supaya ada cukup ruang untuk kita jangka lukis untuk lukis. Jadi sama juga. Okey, sama juga. Jadi jalur letak pada image objek mana-mana pun boleh. Jadi buat tanda. Bawah ini pun buat satu tanda. Okey. Lepas tu jangan tukar size dia, jadi sama juga. Jalur letak di P Okey, buat satu tanda. Buat satu tanda di bawah. Anda nampak? Jadi di mana mereka bersilang itu. Okey. Kamu sambung aja sangat jelas Nah, ini adalah pasti pantulan. Jadi mana pasti pantulan dia? Okey, sangat jelas. Pasti Y, betul? Jadi jawapan kamu tulis Okey. Jawapan kamu tulis A pantulan pada pasti Y. Okey. Nah, cikgu tulis jawapan di sinilah, kamu ikut. Jadi kamu tulis jawapan pantulan pada pasti Y. Okey, ini jawapan. Itu saja. Okey, sudah lengkap. Sangat senang kan? Okey, jadi seterusnya B. Okey, kita buat C dulu boleh? Sebab C boleh pakai ini Okey. C boleh pakai ini. Jadi C ialah 4, 1. Okey. 4 sini Okey, C kita tengok C. Okey, saya bagi kamu C. Cikgu sini tulis jawapan ini ialah untuk A. Boleh? Jadi kita tengok C Okey, objek A. Objek A. Sorry tekan salah. Okey. Ini Objek A ialah 4, 1. Image A ialah 4, negeri 1. Jadi kita boleh pakai inilah. Okey, jimat ruang 4, 1. Ini A. Objek Jadi image A ialah 4. Okey, 4 sama juga 4 tengok S dulu, 4 negatif 1. Okey, sini kita boleh letak negatif 1. Okey, negatif 1 ini A. Okey, kita cikgu pindah jawapan dia supaya tidak ganggu graf kita. Okey. Cikgu mungkin pindah jawapan di mana di tepi sinilah. Okey, boleh. Jawapan untuk A pantulan pada pasti Y. Okey, kita tengok C dulu. Okey, A. Okey, A kalau kamu dapat imagine, kamu sudah tahu sebenarnya pantulan dia ialah di pasti Y, betul? Okey. Ini kamu boleh besar sikit, tidak apa. Kalau terlalu kecil susah nak pusing, kamu boleh besarkan tidak apa. Jadi buat satu tanda, buat satu tanda. Boleh? Lepas itu kalau kamu tak dapat imagine tidak apa, terus guna jangka lukis cari. Ada nampak? Di mana mereka bersilang ini? Pasti S betul? Ini. Pasti S C. Cikgu tulis jawapan C. Pantulan pada pasti S. Okey. Ataupun kamu nak tulis Y sama kosong sebenarnya pun boleh lah. Okey. Saya cakap pesan ini ada dua jawapan. Okey, kita tengok mana satu boleh pakai lagi. T. T boleh kan? T mungkin ruang dia besar sikit. Negatif 62. Negatif 62. Boleh juga lah sebenarnya. Okey, negatif. Okey. Tak apa. Okey, kita lukis graf yang baru Okey, graf yang baru. Okey, tunggu cikgu sekejap Okey, jadi kita tengok B B dengan D kita buat sama lah. Okey. Sebab dia pakai, you tengok nombor dia agak besar sikit Okey, positif 11 negatif sampai negatif 11. Okey. Positif Y tengok pasti Y paling tinggi 7. 7 paling rendah negatif 2. Okey, kita tengok macam ini Jadi kita tengok pasti S dulu.
7. Kita tengok 7 dulu. Okey, kalau kita letak 7 di sini, tengok cukup ruang atau tidak. 7. Boleh nampak 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okey, cukup ruang Okey, boleh cukup ruang. Okey, seterusnya maksudnya ini pasti S kosong, di mana kosong itu kita lukis pasti S Okey. Kita mula dengan pasti S dia. You tengok pasti S dia ialah negatif 11 paling kecil. Maksudnya kita buat besar sikit, mungkin kita boleh pembuatan negatif 12. Okey, tengok cukup ruang atau tidak. Negatif 12, negatif 11, negatif 10, negatif 9. Takut tak cukup ruang rasanya tidak cukup ruang. Tengok negatif 12, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak cukup ruang itulah. Kalau tak cukup ruang macam mana? Cikgu saya tidak pandai buat macam mana, tidak apa. Okey, masih boleh buat minyak. Kita boleh pusingkan kertas graf ini. Okey, pusingkan kertas graf ini macam ini. Ini cukup ruang betul? Okey, kita kira kalau kita mula dengan sini. Negatif 12, negatif 11. Kita mula ini Negatif 12, negatif 11, negatif 10, 9, 8, 7, 6. Okey, masih tak cukup. Mungkin cikgu kena ambil satu kertas graf yang baru. Sebab nombor dia terlalu besar. Okey, tunggu cikgu sekejap. Okey, kita buat kertas graf yang baru lah. Okey, terbesar. Jadi kita mula dari sini. Okey, paling tinggi 7 jadi 7. Okey, bolehlah kita kira sini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maksudnya kita mula sini lah. Negatif 12. Saya rasa ini cukup lah. Buat dia melintang bukan macam ini melintang. Sebab pasti S dia agak panjang Negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6. Rasanya cukup jadi kita lukis garis dulu. Satu, 2, 3, 4. Okey, 11. Masih S cukup. Okey, melintang. Jadi mana kosong ini kamu lukis. Okey. Satu tadi paling tinggi 7 jadi kita sampai 7 so cukup lah. Okey. Paling bawah tadi cikgu tengok ialah negatif 2. Okey. Nak lebih pun boleh. Okey. Jadi kita buat B dulu B kamu tengok dia ialah 11, 7. Okey, 11, 7. Sini Cari S dulu 11, 7. Ini maksud ini Q. Okey, lepas tu image dia negatif 11, 7. Sini Q. Wah, sangat jauh. Kalau sangat jauh maksudnya jangka lukis kamu tidak cukup panjang Jadi kalau tidak cukup panjang terpaksa kamu sambung lepas kira petak dia. Okey. Masih boleh buat kalau jangka lukis tak cukup. Jadi objek dengan image sambung. Objek dengan image kamu sambung. Kamu boleh kira petak dia. Okey, masih ingat 5 petak mewakili satu unit Jadi kamu boleh kira unit dia. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. 11 ini pun sama. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Saya sudah cakap pantulan mesti jarak sama kan? Betul? Maksudnya di mana pasti pantulan? Inilah pasti Y dia. Jadi maksudnya kamu boleh tulislah jawapan B. Pantulan pada pasti Y. Ataupun kamu tulis S sama dengan kosong pun boleh ya. Dia sebab dia sangat terlalu jarak jangka lukis kamu terlalu kecil, tidak boleh besarkan sampai tahap itu. Jadi terpaksa kita sambung objek image, lepas itu kira peta dia. Okey. Seterusnya D, soalan D ya. Soalan D. Okey, S ialah negatif 6. Ini ya S negatif 6, Y 2. Okey. Negatif 6, 2. Kita cari S dulu juga, negatif 6. Tuh, maksudnya di sini ya. Ini adalah S. Okey, image dia negatif 6. Negatif 6, negatif 2. Okey. Dah nampak? Negatif 6, negatif 2. Okey, image dia jadi negatif 6, negatif 2. Negatif 6 cari S dulu, jadi negatif 2 di sini. Jadi sangat jelas kamu sudah tahu pasti pantulan dia, betul? Pasti S. Maksudnya ada dua jawapan sama. Okey, jadi sama juga guna jangka lukis kalau kamu tidak dapat imaging. Okey. Kamu ini objek, ini image, jadi cermin mesti di sini. Jadi kalau di sini jadi maksudnya kamu lukis kiri kanan. Okey, ada nampak? Jangan tukar arah dia. Anda nampak mereka yang bersilang itu? Inilah. Mereka bersilang pada ikut garis pasti S. Betul? Maksudnya jawapan kamu sini tulis jawapan tadi ini. D ya. Pantulan pada pasti S. Okey, maksudnya A dan B jawapan sama, hanya satu jarak besar, satu jarak kecil. C dengan D jawapan pun sama. Okey. Jadi sampai sini saja untuk latihan pengukuran soalan 1 dan 2. Di belakang ada lagi soalan 3, 4, 5. Jadi kita buat penjelasan pada video yang seterusnya. Jadi PTPR sampai sini saja. Okey, jadi thank you class.